Bermula 5 hari bulan Ogos 2019, Kashmir tiba-tiba disekat macam Gaza. Gaza kan kita tak boleh masuk ikut darat, tak boleh masuk ikut laut, tak boleh masuk ikut udara kerana dikepung oleh Israel. Tapi orang Yahudi tidak ada dalam Gaza. Di Kashmir lebih kurang sama. India kepung, jadi orang tak boleh masuk sekarang ni ke India, ke Kashmir. Tetapi parahnya ialah kerana tentera India sudah ada di dalam tu. Jadi dia tak payah jadi macam Israel. Israel kena tembak Gaza dari luar. Tapi tentera India sudah ada dalam Kashmir dan mereka boleh tembak orang-orang Kashmir dari dalam. Jadi lockdown inilah tuan-tuan yang menjadi istilah yang diguna oleh tentera India. Kashmir is lockdown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Pengerusi Surau dan juga ahli jawatankuasa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT dalam kesempatan kita pada hujung minggu ini dalam rangka untuk juga kita mengisi masa kita dengan sebaik mungkin, sama ada dalam soal ibadah khusus kita ni maupun tanggungjawab kita untuk memenuhi amanah Allah SWT, bukan saja sebagai seorang hamba Allah yang menunaikan ibadah wajib, tetapi untuk kita sama-sama bersiap menghadapi Allah dengan jawapan-jawapan yang akan kita hadapi, bukan saja soal amal yang kita laksanakan, tetapi soal amal yang patut kita laksanakan tetapi kita tidak laksanakan. Itu yang sangat berat. Judul tazkirah ataupun perkongsian kita pada malam ini seperti yang telah diumum tadi ialah seperti saya jelajah di banyak tempat surau dan masjid, bukan ceramah mengenai hal agama dan fiqh dan hukum, tetapi sesuatu yang kadang-kadang kita tak sempat nak mengikuti, iaitu persoalan ehwal muslimin al-yawm, hal ehwal umat Islam pada hari ini. Dan satu yang sedang saya terokai dan sedang saya cuba bergerak dengan teman-teman ialah isu yang agak baru tetapi dapat saya kupaskan dengan dikaitkan dengan pelbagai isu-isu lain, iaitu mengenai Kashmir. Kalau saya sempat, saya singgung hal yang berkaitan dengan Uyghur di China dan juga saya ada kaitkan dengan Palestin, itu saya akan buat. Tetapi fokus saya pada malam ini adalah untuk isu Kashmir yang jarang-jarang kita dengar. Kita tahu tempatnya, tapi jarang-jarang kita dapat kupasannya. Baik, saya bermula dengan peta ini. Kashmir adalah petanya di hujung tanduk India ataupun di jambul India yang berwarna merah ke atas itu. Peta ini mungkin tidak asing kepada tuan-tuan, India, dan Kashmir mempunyai sekitar 14.6 juta penduduk yang 70% adalah Muslim. Sebelum India dijadikan sebuah negara, India, dia terdiri daripada lebih daripada 550 yang dipanggil negara-negara beraja atau disebut princely state. Jadi digabung-gabung semua itu, maka diisytiharlah jadi India. Jadi kisahnya di India itu panjang, tetapi cukup saya beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, India itu terdiri daripada negara-negara kecil yang dulu ada raja-raja kecilnya. Nah, semua negeri itu semuanya adalah majoriti Hindu. Hanya satu saja yang dekat dengan India, yang namanya Jammu Kashmir, yang mempunyai majoriti Muslim.
Itu saja yang ada yang majoriti Muslim. Yang lain semua majoriti Hindu. Jadi sebab itu agak istimewa Kashmir ini. Adalah satu-satunya negeri yang dekat dengan India yang mempunyai majoriti Muslim. Baik. Petanya diperbesarkan lagi. Kita ada di sini yang warna hijau. Kalau benar Rizal ya, warna hijau ini adalah Pakistan. Juga sebahagian berindia asalnya. Kemudian British telah menjajah keseluruhan kawasan ini dan akhirnya pada tahun 1947 kemerdekaan India diberi, lalu dibuat satu sempadan memisahkan antara Pakistan dan India, di mana Pakistan ialah majoriti Muslim, India bukan majoriti Muslim. Cuma pemisahan itu yang dipanggil sempadan antara Pakistan dan India itu berlaku pada 1947. Tetapi Kashmir tidak diisytiharkan India atau Pakistan. Jadi 1947 itu meninggalkan satu persoalan, kerana Kashmir itu asalnya tidak bergabung dengan India. Dia berdiri sendiri, dia ada sejarah dia sendiri. Macam kita Patani di Thailand, dia tidak berkait dengan Siam, bahasa lain, budaya lain, agama lain. Tetapi dia dijajah. Ya, 1909 dia dijajah, maka jatuhlah Pakistan masuk dalam Siam. Nah, Kashmir begitu juga. Dia berdiri sendiri asalnya. Tetapi bila pemisahan antara Pakistan dengan India berlaku 1947, British meninggalkan Kashmir itu tergantung. Nah, kalau kita sunuh lebih kecil, maka kita dapati Kashmir ini terbelah kepada, nanti saya akan sebut, kepada 3 daripada sejarahnya Kashmir ini. Pertama ialah Kashmir yang dikawal oleh India. Ini yang di bawah ni, yang dipanggil occupied by India. Kalau tuan-tuan nampak dari jauh, dia warna merah ataupun warna jambu itu. Yang di atas warna hijau kedua-duanya itu dipanggil Azad Jammu Kashmir. Azad itu bermakna bebas. Jadi kalau kita sebut Kashmir, mereka sebut Azadi. Azadi itu bermakna bebas, atau disebut Free Jammu Kashmir. Manakala yang di bawah itu ialah yang dicerobohi oleh India. Manakala yang sebelah warna merah sebelah kanan sekali itu disebut Aksai Chin, ini dijajah oleh China. Ya, 1972 China masuk rampas. Tapi kawasan ini tak ramai orang, dalam 200,000, dan tidak ada Muslim. Jadi Kashmir belah 3. Satu yang sebelah Pakistan, dia panggil Azad Jammu Kashmir. Kemudian yang dijajah oleh India, dan kemudian yang diambil oleh China. Dijajah oleh India itu penduduknya 8 juta. Yang bersama dengan Pakistan itu penduduknya 4 juta. Jadi sekarang saya terangkan lagi ya. Saya ulangi. Jammu Kashmir belah India warna merah, manakala Gilgit Baltistan dan juga Azad Kashmir yang warna kuning dengan hijau itu semua dibantu takbir oleh Pakistan. Manakala yang Aksai Chin atau dikenali juga dengan istilah Ladakh, dan juga ada satu gifted to China, yang ini pun kawasan yang bergunung dan diserah pada China. Jadi keadaan Kashmir ini harus dipaham begitu. Baik, ini sekali lagi. Nah, saya nak tunjukkan di sini yang garis warna hitam ini. Ini adalah pemisahan antara Kashmir yang dijajah oleh India dan Kashmir yang di sebelah Pakistan. Ini adalah sempadan yang digelar dengan nama Line of Control, atau dipanggil garisan kawalan. Di sinilah perang berlaku antara tentera Pakistan dengan tentera India. Banyak yang terbunuh di sini. Dia panggil LOC, Line of Control. Ini berlaku pada tahun 1972 juga. Ya, perjanjian Shimla namanya. Tapi kita biar dulu yang itu. Nah, Kashmir digelar sebagai syurga dunia. Siapa yang pernah pergi, kita tahu bahawa keindahannya luar biasa. Sebab itu syuting filem Bollywood banyak di situ. Kalau nak satu bukit tu boleh buat 10 lagu. Ya.
keindahannya luar biasa. Orang yang pergi ke Kashmir takkan lupa. Dia boleh terbayang kalau kita tangkap gambar dan sebagainya, dia menakjubkan, mengkagumkan, merasakan bahawa ini ciptaan Allah yang luar biasa. Itu yang selalu orang pergi ikut Pakistan, ikut India, kawasan India. Kawasan India yang tersohor namanya Srinagar. Kalau kita pergi daripada Delhi pergi Srinagar, kemudian pergi round kat situ, memang nampak dah. Ada tasiknya, ada sungainya, ada gunungnya, ada awannya. Itu bercampur-campur macam sebuah lukisan. Ya. Ini digelar heaven on earth. Kashmir disebut sebagai surga di dunia. Tetapi apa yang berlaku sekarang sudah terbalik. Bukan lagi surga di dunia, tetapi menjadi neraka di dunia. Apa kisahnya? Kashmir setelah dipisahkan oleh British antara Pakistan dengan India, saya ulang balik ya, dan Kashmir itu terbiar. Masa itu Kashmir diperintah oleh seorang raja Hindu. Walaupun Kashmir itu majoriti Muslim, tapi rajanya Hindu. Raja itu namanya Hari Singh. Dia ambil daripada datuknya Gulab Singh, kemudian tu sampai beranak sampai ke cucu. Cucunya Hari Singh telah memerintah Kashmir yang majoriti Muslim, dan dia memerintah dengan zalim. Dia mengenakan cukai, dan dia ada ura-ura, dia kata kita masuk India lah, jangan masuk Pakistan. Bila dapat tanda itu, maka orang-orang Islam bangkit dan berontak. Dalam keadaan dia tak boleh nak kawal orang Islam, itulah dia menulis satu surat, dia hantar kepada Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India yang pertama, saya nak serah, aku nak serah Kashmir pada kamu. Ini yang dipanggil Kashmir accedes to India. Dia kata tolong, aku tak boleh nak lawan orang Islam ni, kamu tolong, dan aku nak serahkan sebab Kashmir diperintah oleh India. India dah ambil persetujuan itu, dan Maharaja Hari Singh ini menyerahkan Kashmir kepada India. India menghantar tentera. Masa itu dia hantar dekat 40,000, hampir 60,000 dalam sejarah. Kemudian pada tahun itulah 27 Oktober 1947, bila India masuk, berlakulah penyembelihan warga Muslim Kashmir yang luar biasa. Tapi sebelum saya nak cerita itu, pertama, inilah individunya Maharaja Singh yang menjadi raja kepada Kashmir. Kemudian dia menyerahkan kepada Perdana Menteri India yang pertama masa itu, nama Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru pun kata okey, saya terima dan kita masuk. Tetapi ada seorang watak lagi namanya Syekh Muhammad, Muhammadnya bukan Muhammad Abdullah. Sebelum Kashmir diserah kepada India, sudah ada Perdana Menterinya sendiri. Selain daripada raja, ada Perdana Menteri. Yang ini yang memberontak ini. Dan dia adalah Perdana Menteri Kashmir yang pertama. Tetapi dia pun sudah tidak ada keupayaan. Lalu dia pun seolah macam cara berat. Ya, dia kata okeylah kita serah pada India. Dan siapakah yang mempertemukan mereka ini? Antara tiga orang ni, iaitu Hari Singh dengan Jawaharlal Nehru, kemudian Muhammad Abdullah, di bawah wakil seorang British yang bernama Lord Mountbatten. Nah, watak-watak ini penting tuan-tuan, supaya tuan-tuan faham macam mana mereka ini, keempat-empat orang ini, Lord Mountbatten, kemudian kita ada Jawaharlal Nehru, kita ada Syekh Muhammad Abdullah, dan kita ada Hari Singh. Empat orang ini menjadi watak yang bersejarah dalam menentukan nasib Kashmir. Baik, apa yang berlaku apabila Kashmir diserahkan pada India dan India menghantar tentera, maka berlakulah apa yang dipanggil The Kashmir Massacre. Pada 27 Oktober 1947, ini dianggap sebagai hari hitam kepada Kashmir, di mana mereka dibunuh seramai antara 200,000 sampai 300,000 orang dalam tempoh 7 hari. Dan ini adalah
tahun-tahun di mana mereka dibunuh agak banyak, ya. Tapi yang paling mengerikan 1947 yang dipanggil mass massacre. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Srinagar, kita pergi melancung, kebanyakan tanah yang kita pijak di sana itu adalah kubur. Diketemui ada 7,000 kubur massa, ada 50 orang, ada 100, ada 1000 disumbat dalam satu kubur orang Islam yang paling banyak jumlahnya kalau dihitung ialah 600,000 orang Islam Kashmir yang dibunuh. Itu jauh lebih parah berbanding dengan Palestin. Palestin 1948, Yahudi mengusir orang-orang Palestin pada 1948 itu 15 Mei seramai 170,000 orang. Ya, 1948, ini 1947. Dan orang Palestin yang dibunuh oleh Yahudi ialah antara 15,000 ke 20,000. Tetapi di Kashmir, orang Islam yang dibunuh ialah 600,000. Dan ini orang tak tahu. Ya. Dan pembunuhan yang luar biasa ini terselindung daripada pengetahuan umum, sehinggalah pertengkaran antara Pakistan dengan India tercetus. Kerana India tidak boleh, Pakistan tak boleh lihat orang Kashmir ini dianiaya begitu, maka berlakulah yang dipanggil campur tangan Pakistan ke dalam Kashmir. Maka apabila orang-orang Kashmir yang di kawasan India itu banyak dibunuh, mereka lari supaya dekat dengan Pakistan. Maka disitulah muncul satu kawasan yang ditadbir oleh Pakistan yang saya sebut tadi, Azad Jammu Kashmir. Baik, kubur-kubur massa ini yang ratusan ribu ini tak bertanda, tetapi telah digali dan diketemui, dan sejarah ini tidak akan boleh dilupakan. Nah, dalam tempoh itulah berlaku ketegangan antara Pakistan dengan India. Kalau kita ambil daripada 1940 sampai tahun 2020, ada beberapa peristiwa di mana bertempur tentera Pakistan dengan India. Dan ini saya letakkan daripada 1940, 1950, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 sampai 2020. Ini adalah yang saya tandakan di sini masa-masa di mana peperangan berlaku. Yang besar ialah 4. Ya. Dan masa itu belum ada nuclear bomb lagi. India belum ada, Pakistan belum ada. Nasib. Ya, kalau ada memang kiamat dah dunia ini. Tapi saya nak tunjukkan perang Pakistan dan India itu tercetus akibat daripada isu Kashmir. Baik. Ini adalah Perdana Menteri India selama ini. Dia sejak daripada Jawaharlal Nehru sampailah kepada yang terakhir, yang ke-14 ini, namanya Narendra Modi. Baik, semua ini tuan-tuan ada daripada satu parti kecuali Narendra Modi dengan yang dipanggil Vajpayee. Vajpayee maknanya saya tunjukkan di sini, yang ini. Yang ini dengan yang ini satu parti, namanya BJP. Yang lain ini semuanya daripada parti yang asal dulu, yang namanya Congress Party. Ya. Tapi pada tahun 1998 pilihan raya, tiba-tiba satu parti muncul, parti itu namanya BJP. Dia beraliran keras dan fanatik Hindu, dapat sokongan daripada rakyat India, maka menang Vajpayee. Kemudian pindah balik ke Kongres, dapat kepada Manmohan Singh. Manmohan Singh dapat 2 tempoh, kemudian bertanding, BJP ini menang lagi. Kembali menang, yang kali ini namanya Narendra Modi. Apa beza antara BJP dengan Kongres akan saya terangkan kemudian. Baik. Bila Perdana Menteri yang terakhir ini sekarang, Narendra Modi ini, tiba-tiba tercetus sekali lagi ketegangan di Kashmir. Ya, apa yang sedang berlaku di Kashmir ketika Perdana Menteri Narendra Modi ini sedang jadi Perdana Menteri? Pertama, saya nak mulakan di sini ialah ada satu artikel, satu akta dalam perlembagaan India, namanya akta atau artikel 370. Ini telah dimansuhkan oleh kerajaan BJP ini
Dan daripada bila dimansuhkan ini pada bulan 8 hari itu, 5 hari bulan 8 yang lalu, bulan Ogos, maka berlakulah ketegangan ini. Apakah artikel 370 ini dalam Perlembagaan India? Iaitu pertama, Jammu Kashmir adalah berstatus otonomi. Dia ada Perdana Menteri sendiri, ada perlembagaan sendiri, dia ada bendera sendiri, dia ada Dewan Undangan Rakyat sendiri. Dia agak berlainan daripada negeri lain di India. Sebab ini yang dibuat oleh Syekh Muhammad Abdullah. Dia kata sebelum kita nak bagi pada India, pastikan ini dulu. Jadi 370 ini telah dimasukkan dalam Perlembagaan India, jadikan Kashmir istimewa. Yang kedua, artikel 70 ini juga menjamin bahawa sementara ini tentera India boleh duduk di sana, tetapi Kashmir ada Perdana Menterinya sendiri, dan ini bersifat sementara supaya Kashmir akhirnya nanti boleh kembali merdeka sendiri. Dia tak mau duduk di bawah India. Nah, akta inilah yang telah dimasukkan. Akta ini juga menjamin bahawa rakyat India dari luar Jammu Kashmir tidak boleh membeli hartanah di Kashmir. Dia macam kita tanah Rizab Melayu. Orang bukan Melayu tak boleh beli. Dan kalau di Kelantan, orang Melayu yang boleh beli tanah di Kelantan mesti orang Melayu yang lahir di Kelantan. Nampak? Itu tanah Rizab Melayu yang berbeza. Kalau di Kedah tak macam tu. Tapi pokoknya tanah Rizab Melayu ini khas untuk orang Melayu, istimewa untuk orang Melayu. Jammu Kashmir macam itu. Dengan adanya Undang-Undang 370, orang luar daripada Kashmir tak boleh beli tanah di Kashmir. Kemudian dengan 370 juga, kerajaan pusat India tidak ada kuasa mengisytiharkan darurat di Jammu Kashmir. Kalau tiba-tibalah, ya, sebab India menguasai Kashmir dengan 3 perkara saja. 1, pertahanan. 2, komunikasi. 3, hubungan luar. Yang lain dia tak ada kuasa. Dan dia tak boleh isytiharkan sekendaknya. Dia kata curfew, tak boleh. Itu langgar perlembagaan ini. Yang ketiga, Perlembagaan 370 ini juga menetapkan bahawa Kashmir ada perlembagaan sendiri. Dia tak tertakluk kepada perlembagaan India. Baik. Dengan kefahaman Akta 370 ini, tiba-tiba pada 5 Ogos 2019, Menteri KDN-nya, India, ya, bukan ini dia, India. Minta maaf, Menteri Kementerian Dalam Negerinya yang nama Amit Shah, dia telah mengusulkan di dalam, dia mewakili kerajaan BJP, dia menteri, dia telah mengusulkan, dan ini pakatan mereka, supaya 370 ini dimansuhkan. Nah, bila dimansuhkan itu akibatnya parah. Inilah meletus ketegangan di Kashmir. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Kerajaan BJP di bawah Narendra Modi mengisytiharkan Jammu Kashmir seluruhnya milik India, termasuk yang dekat dengan Pakistan. Inilah yang menyebabkan ketegangan. Sebab orang Kashmir, dia kata pasal apa pula tiba-tiba diisytihar begitu? Ya, apa alasannya tiba-tiba kami semuanya dimiliki oleh India? Padahal ada perjanjian yang namanya The Shimla Accord. Iaitu perjanjian Shimla ini, Pakistan dengan India telah bersetuju apa-apa saja nasib masa depan Kashmir mesti ada perundingan antara Pakistan dan India. Tak boleh satu pihak saja menentukan. India saja menentukan atau Pakistan, tak boleh. Dia mesti kedua-duanya. Tapi kali ini India dia tidak kisah, lalu dia mengatakan seluruh Kashmir adalah milik kami. Ini akibat daripada Akta 370 itu digugurkan. Maka jadilah Kashmir berada dalam apa yang saya sebut dikunci oleh India. Lockdown. Bermula 5 hari bulan Ogos 2019, Kashmir tiba-tiba disekat macam Gaza. Gaza kan kita tak boleh masuk ikut darat, tak boleh masuk ikut laut, tak boleh masuk ikut udara kerana dikepung oleh Israel. Tapi orang Yahudi tidak ada dalam Gaza. Di Kashmir lebih kurang sama. India kepung, jadi orang tak boleh masuk sekarang ni ke India, ke Kashmir. Tetapi parahnya ialah kerana tentera India sudah ada di dalam tu. Jadi dia tak payah jadi macam Israel kena tembak Gaza dari luar. Tapi tentera
India sudah ada dalam Kashmir dan mereka boleh tembak orang-orang Kashmir dari dalam. Jadi lockdown inilah tuan-tuan yang menjadi istilah yang diguna oleh tentera India. Kashmir is lockdown. Apakah yang dibuat? Bila Kashmir dikunci begitu tuan-tuan, maka dia lakukan ini. Pertama, 40,000 tentera tambahan India dibawa masuk ke dalam Jammu Kashmir. 40,000. Rupa-rupanya tentera India yang sudah ada dalam Kashmir sudah 700,000. Ada yang mengatakan sudah menghampiri 1 juta. Jadi ditambah 40,000 lagi. Dan kalau kawasan itu ada 8 juta orang, bermakna satu askar kawal 8 orang. Kedua, semua komunikasi disekat. Internet disekat, mobile phone disekat, landlines juga disekat. Tak boleh nak telefon jiran, tak boleh nak telefon suaminya dah tak boleh balik, tak boleh nak telefon yang di sebelah Pakistan, adik-beradik pun tak boleh. Semua cut. Tak boleh nak berhubung langsung. Yang ketiga, wartawan luar dilarang masuk supaya jangan berita itu keluar. Yang keempat, perintah berkurung 24 jam. Bukan 6 jam, bukan 10 jam, 24 jam. Artinya tak boleh keluar sama sekali. Sakit nak dapat ubat, tak boleh nak cari makan, tak boleh, 24 jam. Hari ini termasuk hari ke-133 hari. Curfew 24 jam. Masjid-masjid utama dikunci dan dilarang solat harian dan solat Jumaat. Sudah masuk hari ini, Jumaat hari ini, Jumaat yang ke-20. Orang-orang Islam di Kashmir tidak boleh solat Jumaat. Solat harian pun tak boleh. Boleh hanya solat di dalam rumah. Ya. Tiada akses kepada makanan dan ubatan. Kata sakit, nak pergi keluar, nak cari ubat, tak boleh. Kedai ditutup, sekolah ditutup, arahan tembak untuk bunuh. Kalau ada yang keluar, yang berani, buka tingkap, dia kata askar boleh tembak dan askar tidak boleh didakwa. Serbuan di rumah dan penangkapan tanpa bicara. Mereka merasakan rumah ni disyak ada orang, okey kita pecah, dan kalau kita nak ambil, kita ambil. Dan setakat ini, sejak 3 bulan ini, 13,000 remaja semuda 15 tahun ditangkap dan kemungkinan besar mereka telah dibunuh oleh tentera India. Baik, tuan-tuan, ini dia keadaan curfew 24 jam. Srinagar yang sangat terkenal dengan pelancong segala macam sudah jadi kota hantu. Tidak ada yang dapat bergerak, semuanya dipenuhi oleh tentera. Ya, setiap lorong, setiap sudut, kerana ada 1 juta tentera di dalamnya dan dikawal ketat. Dipenuhi oleh askar dengan senjata membunuh. Masjid dikawal, siapa yang ada di dalam diarah keluar pada hari itu. Masjid dikunci. Dan ini suatu yang tak pernah berlaku sebelum ini. Dan semua komunikasi yang telah saya sebut tadi disekat. Tidak ada telefon, tidak ada internet, tidak ada mobile phone. Sampai hari ini internet tidak ada. Dan orang Kashmir, sesama orang Kashmir tak boleh berhubung. Orang Kashmir nak berhubung di luar tidak boleh. Tidak ada akses ubat untuk mereka yang sakit seperti yang saya sebut tadi. Tiada bekalan ubatan untuk yang sakit dan uzur. Kalau ada yang masuk hospital, banyak yang mati kerana doktor kata kita sudah kehabisan ubat. Dan hampir 700,000 sampai 1 juta tentera sudah dimasukkan ke dalam Kashmir. Maka dia anggaplah Kashmir ini sebagai the highest militarized zone in the world. Maknanya kawasan yang paling padat askar di dunia adalah di Kashmir. Baik. Dengan keadaan begitu tuan-tuan dan puan-puan, kita dapati Kashmir sudah jadi medan berdarah. Medan yang sudah tidak dapat dikawal oleh sesiapa melainkan hanya India. Pembunuhan berlaku tiap-tiap hari, penderaan,
penangkapan tanpa bicara, menghilangkan orang secara paksa, membunuh ikut suka, dan tentera yang mana-mana ditembak tidak akan didakwa dalam mahkamah tentera. Orang yang disyaki sebagai orang yang membantah kerajaan India, mereka akan diheret keluar dan kemudian mereka akan dibunuh di depan mata orang ramai. Tentera mengganas ikut suka mereka dan Kashmir terus berdarah. Ini berlaku sampai hari ini. Ya. Ada mengatakan anggaran yang mati sehari adalah antara 100 ke 200 orang sehingga hari ini. Ya. Ada penggunaan senjata yang diharamkan oleh PBB namanya pellet guns. Pellet guns ialah senapang yang digunakan khas untuk membutakan orang-orang Kashmir dengan menggunakan peluru besi yang tidak tembus badan tetapi merebak ke seluruh badan dan kepala mangsa dan membutakan mereka kerana memang itu rancangannya. Mereka nak membutakan seramai mungkin penduduk Kashmir, dan penyiksaan ini telah dilaporkan kepada dunia, kepada UN, tetapi tak boleh buat apa-apa. Sampai hari ini pellet guns itu digunakan. Pellet guns seperti yang saya sebut tadi adalah senjata yang diharam oleh PBB. Kemudian oleh kerana suami dan isteri juga suami hilang dan tak tahu mati atau hidup, maka orang-orang perempuan Kashmir digelar sebagai half widow. Half widow itu macam separuh janda, tidak janda, tidak isteri, kerana suaminya hilang. Ya. Dan kerana itulah ribuan, ketika saya pergi ke sana bulan 6 hari itu 22,000, dan saya kira meningkat lagi. Mereka yang dengan anak-anak tak tahu bagaimana nak menyelesaikan hidup, keadaan sangat parah, mereka sudah tidak ada pergantungan, dan istilah half widow atau separuh janda ini disebut, iaitu wanita Kashmir yang kehilangan suami dan suami masih tidak diketemui dalam keadaan konflik Kashmir dan India. Sekumpulan ulama Kashmir mengeluarkan fatwa pada 26 hari bulan Disember 2013, wanita ini dibenar berkahwin selepas tempoh 4 tahun. Nah, ini mazhab mereka. Ya, macam kita hari itu kapal terbang kita hilang 370, fatwa kita tak silap saya 3 bulan. Ada yang kata 6 bulan, ya, tengok mazhab. Pokoknya mereka ni sengsara 4 tahun, dan kalau katalah ada orang nak kesian, nak kahwin dengan dia, nak bela anak-anak dia, tak boleh. Kerana fatwanya jadi begitu. Jadi sengsara mereka ini, dan wanita Kashmir adalah mangsa paling parah dalam konflik Kashmir India. Ahli politik India menaruh kebencian terhadap wanita Kashmir, tetapi juga bercakap peluang untuk mendapatkan wanita Kashmir yang berkulit putih. Dia panggil dia white skin Kashmir women. Jadi keganasan tentera India, dia mengatakan inilah peluangnya untuk kita mendapat wanita-wanita Kashmir. Orang Kashmir ni memang cantik-cantik, dia pasal dia punya mukanya, dia punya kulitnya. Jadi orang-orang India ni sudah lama melihat wanita-wanita Kashmir ini dengan hasrat mereka. Sejak India menceroboh Kashmir pada 1988, pada tahun 1988, dia ceroboh 1947. Jenayah pemerkosaan wanita Kashmir menjadi senjata perang oleh tentera India. Selain daripada tembak, dia merogol wanita Kashmir, dan itu dianggap sebagai, dia panggil the weapon of war. Dan yang melakukan ialah Indian Army, Central Reserve Police Force, Border Security Personnel. Mereka ini melakukan pemerkosaan ini. Banyak kes rogol ke atas wanita Muslim Kashmir dilakukan oleh anggota tentera India, tetapi tidak diambil tindakan oleh pihak berkuasa India. Yang dirogol kalau dalam satu data mengatakan sudah lebih 50,000, ya, dan angka itu meningkat. Baik, ekonomi Kashmir juga, Kashmir ini salah satu daripada produknya ialah ladang apple, yang mereka tak boleh pergi, dah ada curfew kan, dan pendapatan ekspor apple, sebab Kashmir mengeluarkan apple yang paling sedap di dunia, dan mereka dapat 1.5 bilion setahun ekspor daripada apple. Tapi akhirnya ladang ini telah terbiar, dan ada ladang yang telah
dimusnahkan oleh tentera India, macam Yahudi memusnahkan ladang zaitun Palestin. Jadi mereka lakukan hal yang sama. Jadi apple ni terbiar, tak dapat dijual, dan pendapatan orang-orang kampung sudah meredup. Di samping itu, pelancongan ke Kashmir juga terjejas teruk. Ketika saya pergi, orang yang ada resort itu telefon, dia kata, brother, we have to close down, there's no way we can survive, there's no tourist, nothing, zero. Dan keadaan ini lebih mendesak kerana ekonomi mereka sangat bergantung pada pelancong. Ya. Banyak resort-resortnya terpaksa ditutup kerana apa yang dilakukan oleh tentera ini. Nah, saya pergi melihat sendiri pelarian Kashmir dari India, melarikan diri ke Azad Jammu Kashmir atau ringkasannya AJK. Kami telah dapat mengunjung ke 43,000 pelarian daripada kawasan India masuk ke kawasan Pakistan di 25 kamp pelarian, dan keadaannya agak parah. Ya. Ada yang masih duduk di dalam khemah, yang sudah berapa tahun dah duduk dalam khemah, tidak ada bantuan, dan mereka dalam keadaan yang sangat terdesak, ya. Pergantungan bantuan makanan, ubatan, tempat tinggal. Dan ada yang mengatakan, aku kesal masuk ke kawasan pelarian tapi tak dapat apa, patutnya aku tinggal di kawasan India, biar aku mati, biar aku sekurang-kurangnya aku mati dengan maruah, pertahankan tanah airnya. Ini dah yang saya nak tunjukkan, the line of control. Tadi saya tunjuk sekali, panjangnya line of control ini ialah 1,000 km. Dalam kawasan inilah India telah mengawal sepenuhnya dengan pagar berduri, ya, 24 jam di sepanjang line of control. Siapa yang cuba merentas akan ditembak, dan banyak yang mati dalam line of control ni. Sebab line control ni ialah mengikut sungai. Jadi yang mati dalam sungai ini cukup banyak, ya. Baik. Tetapi apakah tidak ada pejuang? Ni saya nak perkenalkan 2 orang pejuang yang sangat dikagumi oleh mereka, dan ini anak muda 22 tahun. Syahid Burhan Muzaffar Wani. Dia adalah seorang komandan Hizbul Mujahidin Kashmir, dan dia telah terbunuh di dalam pertempuran dengan tentera India pada 8 hari bulan Julai 2016. Ini sangat terkenal ni anak muda ini, ya. Dia telah dapat mewujudkan tentera itu, dan inilah yang India menuduh bahawa Pakistan yang membiaya mujahidin ini. Pakistan menafikan, ya. Tapi bila dia terbunuh pada 8 bulan Julai itu, tercetus protes besar-besaran di seluruh Kashmir. Masa protes itu orang pergi ke jalan raya, 96 orang terbunuh, tercedera 15,000 orang awam, dan 4,000 anggota tentera juga cedera. Kashmir masa itu berada dalam perintah berkurung 53 hari. Mana perintah berkurung bukan saja berlaku sekarang, cuma sekarang jauh lebih lama, 24 jam, sudah dekat 3 bulan, yang mereka dulu telah berada dalam Kashmir dalam perintah berkurung 53 hari. Kerana apa? Kerana mereka sangat marah apabila tentera India membunuh Burhan Muzaffar Wani. Ketika perarakan jenazah Syahid Burhan Muzaffar Wani ini pada 9 hari bulan Julai 2016, 200,000 orang telah mengerumuni jenazahnya untuk disolatkan. Anak muda yang hanya 22 tahun. Jadi daya juangnya luar biasa. Seorang lagi saya nak sebut, tuan-tuan, ini jenazahnya ketika dia dibawa ke kuburan. Ada seorang lagi yang masih hidup tapi nyawa-nyawa ikan, namanya Yasin Malik. Dia mengetuai satu gerakan namanya Ketua Jammu Kashmir Liberation Front. Dia sekarang dalam penjara di Delhi dan dianggap macam dah matilah. Walaupun dia ini kerana mereka telah cucuk bahan kimia dalam badannya. Tuan-tuan jangan bertanya, takkan tak ada pejuang Kashmir? Ya, ada. Ya, kumpulan ini sedang bergerak. Tapi ini maksudnya, jadi saya ziarah isterinya, Mishal, dan anaknya yang kecil, dan mereka mencerita macam mana penyiksaan berlaku ke atas mereka akibat tindakan kerajaan India. Jadi isterinya terpaksa dibawa ke Islamabad, dan saya bertemu dengan
dia minta doakanlah untuk suami saya, kurang-kurang dibebaskan. Kami sudah tidak berjumpa dengan dia hampir 1 tahun. Tapi dia dengar katanya dia sudah sangat teruk, dan dia hantar surat pada saya untuk disampaikan kepada Tun Mahathir. Saya hantarkan, tapi ya macam mana kita nak buat, sebab India mengatakan ini urusan dalaman, tak boleh campur tangan daripada luar. Baik, apa tujuan India nak merampas Kashmir ini? Saya berikan kepada 4 alasan. Pertama, dia nak tukar demografi Jammu Kashmir daripada Muslim majority jadi Muslim minority. Bila dia telah cabut keistimewaan Kashmir, dia nak bawa banyak orang-orang India Hindu masuk ke dalam. Jadi tukarkan supaya jadi Hindu majority, bukan lagi Muslim majority. Yang kedua, dia nak kuasai sumber alam Kashmir. Dan memang sumber alamnya banyak. Jadi dia kata kita kena ambil, salah satunya ialah sumber air. Banyak sumber air yang datang ke New Delhi dan masuk India daripada Kashmir. Kashmir adalah kawasan tadahan air, sebab itu dia nak sangat Kashmir. Yang ketiga, kerana pelancongan. Memang Kashmir ini tak boleh dilawan oleh India yang sebegitu besar. Jadi orang nak pergi Kashmir, orang tak mau datang ke India. Ya, orang nak pergi belah sana, orang kata kami nak pergi Kashmir. Yang keempat, kerana Modi telah buat perjanjian dengan Donald Trump bahawa kalau Donald Trump, Amerika Syarikat sokong India mengambil alih Kashmir, maka Modi kata kamu boleh bawa tentera Amerika masuk ke dalam Kashmir dan jaga Kashmir seperti mana Israel telah ambil alih Palestin. Jadi itu sebabnya mereka nak ambil Kashmir. Jadi saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, takkan UN ni duduk saja, UN tengok saja. Tidak, pada tahun 1947 pun sudah UN, Majlis Keselamatan PBB telah buat satu resolusi, namanya Resolusi 47. Apakah resolusi itu terhadap isu ini? Dia kata Pakistan mesti keluarkan orang-orang dia daripada Kashmir yang dituduh sebagai menjadi mujahidin. Yang kedua, India pula mesti keluarkan sedikit demi sedikit tenteranya keluar daripada Kashmir. Kemudian yang ketiga, hendaklah dibenarkan warga Kashmir membuat kumpul suara. Dan mereka tentukan nak masuk Pakistan atau nak bersama India atau nak jadi merdeka sendiri. Tapi inilah yang India tak mau bagi. India kata no way. Kashmir belongs to India. Di sinilah ketegangannya. Sebab itu yang bercakap ni Tun Mahathir dan Imran Khan telah beritahu. Mahathir kata di PBB, dia kata apa yang dibuat oleh India ni tak betul. India melakukan satu kesalahan dari segi keputusan PBB. Ini bukan keputusan 2-3 negara, ini keputusan PBB dan patutnya patuh. Bermakna India membuat satu kesalahan. Imran Khan juga dia kata begitu. Kami tak mau perang dengan India. Kami tak, pasti orang Kashmir diberikan hak dia. Tapi India tidak bau. Sebab itulah sekarang India memusuhi Malaysia dan sedang memusuhi Pakistan sudah tentunya. Cuma kisahnya pasal apa Imran Khan tak datang ke Al-Summit baru itu cerita lain. Nanti kita ceramah tahun depan. Yang ini kita ni kalau tak sempat. Baik. Jadi Tun Mahathir minta maaf, ejaan saya pun Tun Mahathir dia. Nak mengelakkan perang antara India dengan Pakistan sebab kedua-duanya ada nuklear. Kalau perang dua ini tuan-tuan, dia bukan perang dunia ketiga, dia sudah jadi kiamat. Sebab mengikut ahli saintis, perang India dengan Pakistan ni, pertama paling minima akan mati 125 juta orang. Itu paling sedikit. Kedua, planet ini akan gelap selama 1 bulan. 3, suhu jatuh kepada -2. 4, selama 10 tahun tidak akan ada apapun boleh tumbuh di muka bumi ini. Itu ramalan saintis. Bermakna parah. Dan kalau perang, Rusia tak duduk saja. Rusia akan masuk. China tidak akan diam. China akan masuk. US tak akan tengok saja, US akan masuk, maka hancur. Jadi itulah yang kita nak elak, dan peranan yang saya nak buat dalam NGO saya yang kecil ni nak
berbincang, saya jumpa dengan Imran Khan, saya jumpa dengan Presiden Pakistan, saya berunding dengan Perdana Menteri Kashmir sebelah Pakistan, Presiden Sardar, dan mereka kata kami bersetuju. Dia kata peranan tuan lah, dia beritahu kepada saya untuk tolong bercakap pada dunia macam mana kami nak ni. Kami tak mau nak perang, tapi kalau kami diserang, kami tidak akan duduk diam. Kami akan serang balas. Itu yang kita amat takuti. Baik. Siapa dalangnya dalam isu ini? Dalangnya dari India. Siapa dalangnya dari India? Namanya, badannya nama Rashtriya Swayamsevak Sangh. Ini satu badan yang mendalangi kerajaan India ini untuk mengambil alih Kashmir. Ialah mereka ini. Ketuanya sekarang nama Mohan Bhagwat. RSS ini adalah suatu badan NGO Hindu yang fanatik. Mereka membawa ideologi Hindu tua, bermakna ketuanan Hindu. Atau dia panggil Rashtra Hindu, nasionalis Hindu. Dia tak mau agama lain di India ni. Dia nak cuma Hindu saja. Jadi perjuangan Mahatma Gandhi, kemudian tu lepas itu, dia tak mau. Dia kata, sebab itu RSS ni yang bunuh Mahatma Gandhi. Anggota inilah yang telah tembak Mahatma Gandhi. Dan mereka berkembang sedikit demi sedikit. Akhirnya mereka membina kekuatan dan melatih didakwa 400,000 sukarelawan mereka untuk melakukan serangan kepada kaum muslimin di India. Kumpulan ini, tuan-tuan, sedang kempen membenci Islam dan membenci kaum muslimin. Ini sangat-sangat gencar, kata orang Indonesia, sangat-sangat keras. Dia kata, kami tidak boleh terima orang Islam. Mereka juga tidak mau terima Kristian. Master Vajpayee sebelum Manmohan Singh, Vajpayee juga daripada RSS. Ya, RSS ini munculkan parti nama BJP yang saya sebut tadi. Tapi dalangnya RSS ini. Macam di Myanmar, dalangnya adalah Mabata. Iaitu satu kumpulan yang dia nak Buddha saja di Burma, tak mau yang lain. Kristian tak mau, Muslim apatah lagi. Itu namanya Mabata. Yang di India dia panggil Hindu tua. Dia nak Hindu saja. Kumpulan inilah yang sekarang bergerak dan mereka sedang tiap kali dan polis di India hanya tengok kalau mereka serang umat Islam, dia bagi selesai dulu baru kami masuk. Jadi mereka menyerang siapa saja, anak mereka berkumpul. Namanya, serangan ini namanya mob lynching, ya. Mob lynching ni maknanya sekumpulan dia nampak orang Islam, okey, tangkap, kita belasah dia cukup-cukup, suruh dia sebut Jai Shri Ram, jangan sebut Allahu Akbar, jangan mengucap, sebut saya Jai Shri Ram. Dibelasah, kemudian tu dah tak tahan, dia sebut juga Jai Shri Ram, iaitu memuja Tuhan Yang Maha Ram, kemudian mereka sembelih. Dan tindakan-tindakan ini semakin ganas di India dan diberilah istilah mob lynching ke atas Muslim. Kaum Muslimin di India ada 200 juta. Bukan sedikit, ya. Dia hampir-hampir sebesar Pakistan. Pakistan ada 220 juta. Indonesia ada 240 juta. Di India 200 juta. Tapi mereka jadi sasaran. Dan mob lynching ialah kempen menyerang Muslim berleluasa di India. Dan sudah direkod dalam tahun ini saja berapa kes tentang serangan terhadap orang-orang Islam. Mereka bunuh di depan polis tengok saja, ya. Dan ini berterusan. Mereka belasah siapa saja mereka rasa okey, kali ini hari ini kita pergi dan tengok kampung itu, atau kita pergi tengok lorong ni, jumpa, kita belasah atau kita bakar. Dan ini sudah ternyata direkod, ya, laporannya sampai tersebar New York Times semua. Tetapi India merasa tak ada masalah. BJP mengatakan, ya, itu kita nak buat macam mana, itu jenayah, kami akan cuba. Tapi sebenarnya dia menggalakkan. Sebab BJP ni sebagai kerajaan didalangi oleh RSS. RSS ni yang menetapkan bagaimana nak handle orang-orang Islam ni. Kempen membenci Islam ni sampai ke peringkat anak-anak kecil. Saya teringat masa Rasulullah SAW pergi ke Taif.
apabila beliau baginda telah diserang oleh anak-anak kecil dengan batu. Demikianlah orang-orang Islam di sana. Ya, mereka menghasut anak batu. Kamu tengok orang Islam itu, kamu dapat pahala besar kalau kamu dapat bunuh dia. Ya. Dan kemudian ada pula, mereka ada satu lagi kan, mereka ini kita hormatilah dia menganggap bahawa lembu adalah simbol Tuhan dan lembu itu dimuliakan. Itu mereka lah ya. Dan kita tak boleh nak menghina lah, itu kisahnya. Tapi kadang-kadang kita pun rasa pelik, sesama dia pun rasa pelik ya sampai ke peringkat itu. Tetapi yang saya nak kaitkan yang dipanggil memuja lembu ini ialah sampai ke peringkat dia telah mengganggu, malah menghalang hak orang Islam untuk makan daging lembu, berkorban dengan lembu, sehingga mereka wujudkan satu kumpulan pelindung lembu namanya Cow Vigilante Group. Dan ini parah. Tadi mob lynching kalau jumpa di tepi jalan gitu kan. Yang ini kalau dia tahu di rumah itu ada daging lembu, mereka akan pergi walau tengah malam dan akan dibunuh satu rumah. Ini dipanggil menyerang sesiapa yang menyembelih lembu atau memiliki daging lembu dalam rumah. Dan kes ini sejak daripada 2017 sampai hari ini sudah direkod 63 kes di mana mereka serang rumah orang Islam. Dan tuan-tuan tahu bahawa di India ni sudah hampir semua negerinya sudah diisytiharkan undang-undang tidak boleh menyembelih lembu. Cuma kawasan yang merah tu saja tuan-tuan. Yang lain semua sudah ada cow slaughter ban across India. Maknanya orang Islam tak boleh buat korban di sana. Aneh tuan-tuan, lembu tak boleh disembelih, tapi India adalah penjual lembu yang terbesar di dunia. Pengeksport lembu yang terbesar di dunia ialah India. Tapi hak orang Islam untuk dia makan lembu dan sembelih, bukan kita nak menghina lembu, tapi bagi mereka besar kesannya. Jadi the Cow Vigilante Group semakin dipromosi dan mengerikan pada orang-orang Islam yang nampak itu. Kes lain ialah pemerkosaan ke atas wanita Muslim, juga berleluasa. Satu kes yang saya nak sebut sini ialah seorang kanak-kanak namanya Asifa Bona, kanak-kanak Muslim, umurnya 8 tahun, ditangkap, dirogol, diseksa, direjam dengan batu selama 1 minggu oleh 8 orang pemuda. Salah seorangnya ialah anak seorang wakil rakyat dan seorang ketua polis. Di sebuah kuil diheret budak ni dalam kuil itu pada Januari 2018 di kaki pergunungan Himalaya. Kes ini sangat besar tuan-tuan. Kerana sengaja, bayangkan ya, anak sekecil itu dirogol di dalam kuil dan mereka menganggap ini satu kemuliaan. Merogol, membunuh budak Muslim. Dan ini telah menjadi satu perdebatan kerana kerajaan BJP tak mau buat apa-apa. Dia kata itu nasib budak tu, yang dia pergi sorang dia ke tempat itu pasal apa. Jadi 8 orang ni yang dibebas, 5 orang, yang 3 lagi masuk dakwan, mula-mula didesak supaya dihukum bunuh, tapi bulan lepas telah disiarkan kita bagi dia hukum seumur hidup. Itu saja. Itu pun belum tentu. Dan pergerakan menentang gejala jenayah yang semakin teruk sekarang ini menyerang orang Islam di India menyebabkan orang bukan Islam pun yang berfikiran waras, dia kata kerajaan ini tak boleh kita pertahan kerana kezalimannya sangat-sangat parah. Jadi orang bukan Islam, Hindu yang biasa pun rasa ini melampau. Nah, daripada RSS itulah keluar, saya kata BJP. Ya, kerajaan ini wujudlah BJP, nama Bharatiya Janata Party, yang bergabunglah dengan RSS melancarkan kempen yang saya sebut tadi, dan ketuanya BJP ini adalah Amit Shah. Ingat tadi saya sebut Menteri KDN ya. Dia adalah ketua kepada parti ini. Tetapi untuk jadi Perdana Menteri India, mereka lantik seorang yang bernama
Narendra Modi. Kenapa Narendra Modi ini dilantik? Kerana dia bersikap keras, ya, dan di tangan Narendra Modi inilah dua peristiwa besar menyembelih orang Islam berlaku. Satu pada tahun 2002 di Gujarat, 2,000 orang Islam dibunuh dalam tempoh 2 hari, dan satu lagi pemusnahan Masjid Babri, Ayodhya di India, di mana sekali lagi 2,000 orang Islam dibunuh ketika mempertahankan Masjid Babri kerana 150,000 orang fanatik Hindu telah menyerang masjid dan meletak berhala di dalam masjid, dan akhirnya mereka bunuh orang-orang Islam. Ini semua di tangan Narendra Modi. Ya. Pembunuhan 2002 Gujarat sampai hari ini orang-orang Islam takkan lupa. Kemudian peristiwa Masjid Babri yang berumur 500 tahun itu dimusnahkan pada 6 hari bulan Disember 1952 di bawah gerakan oleh BJP dan RSS yang mendakwa Masjid Babri adalah tapak lahirnya Tuhan mereka, iaitu Ram, Lord Ram. Mereka mendakwa di bawah masjid itu tapaknya lahir Tuhan. Jadi kami nak tuntut tapak itu, lalu mereka bertempur, kemudian bawa ke dalam mahkamah selama 27 tahun berbicara. Akhirnya mahkamah lebih kurang bulan lepas telah mengisytiharkan memang benar Tuhan Hindu lahir di situ dan masjid itu mesti dirobohkan. Dan ini keterangan yang sedang berlaku lagi. Kerana ini peristiwa yang sangat bahaya, kerana mereka akan mendakwa masjid-masjid yang lain juga adalah tapak Tuhan. Ya. Dan bukan ada bukti. Mahkamah buat macam mana dia boleh guna bukti itu pun kita tak tahu. Dan ini memberi kesan kepada Masjid Al-Aqsa, sebab orang Yahudi mengatakan di bawah Masjid Al-Aqsa itu dah kuil Sulaiman. Padahal tidak ada bukti. Jadi orang-orang Yahudi kata kita kena belajar daripada India, macam mana India buat. Kita rempuh, biar mati beberapa ribu pun tak apa, kemudian bawa ke mahkamah, kita berbicara dalam mahkamah, tutup Masjid Al-Aqsa, jangan siapa masuk. Kemudian akhirnya kita buat keputusan, memang betul di bawah di sana ada kuil Sulaiman. Jadi peristiwa ini sangat bahaya, ya. Ini dia Masjid Babri yang 150,000 orang-orang Hindu telah serang, dan yang tinggal kubah kerana di dalamnya semua hancur. Dan saya nak sebut ada seorang pemimpin parti Kongres India nama Digvijaya Singh berkata RSS adalah mentor kepada kerajaan BJP yang ada sekarang. Baik tuan-tuan, satu isu lagi, baru-baru ini kerajaan India, BJP telah melancarkan apa yang dipanggil National Register of Citizens di Assam, India. Mereka nak buat ni tuan-tuan, kononnya nak senarai balik siapa sebenarnya warga negara India. Lalu di Assam ni sebelah dekat dengan Bangladesh, ya. Ini dia kawasannya. Mereka nak cari siapa yang betul-betul warga negara Assam. Kawasan ni negeri Assam ni. Kemudian dia buatlah, dia suruh yang tua-tua ni, yang buta huruf, menulis tak boleh, yang ada cuma cap tangan, buktikan. Bukan saja kami nak tengok surat beranak kamu, kami nak tengok datuk dan datuk atas datuk kamu. Tunjukkan rekod bahawa dia lahir di sini. Kalau kamu tidak punya rekod itu, kami gugurkan kerakyatan kamu. Akibat daripada register ini, 2 juta orang Islam Assam telah digugurkan kerajaatannya. Sama macam Rohingya dibuat oleh kerajaan Burma. Kerajaan Burma mengatakan Rohingya bukan asal Burma. 1982 Burma mengisytiharkan 4 juta orang-orang Rohingya bukan rakyat Burma, maka mereka jadi etnik tanpa warga negara. Mereka mau melakukan sama seperti itu di India. Jadi yang tua-tua ni, yang kampung, duduk di kampung, udah beranak pinak bergenerasi, tak tahu mereka kata, mana dokumen kamu? Mana surat beranak datuk kamu? Bukan bapak dia, datuk dia. Akibatnya 2 juta. Tujuannya tuan-tuan dan puan tidak lain dan bukan adalah untuk menjadikan 200 juta umat Islam di India akan diisytiharkan tidak ada kewarganegaraan. 200 juta. Ya. Dan mereka lancarkan pula satu lagi yang sekarang tengah mengamuk di India, demonstrasi tiap-tiap hari, satu lagi undang-undang daripada Assam, NRC,
dia panggil National Register of Citizens. Kemudian nak kembang pula di seluruh India, diperkenalkanlah satu lagi undang-undang namanya The Citizenship Amendment Bill, iaitu satu undang-undang yang juga Amit Shah ni juga isytiharkan untuk kita laksanakan seluruh India untuk saring balik kesahihan kerakyatan orang-orang Islam. Dia kata orang lain kami tak kisah. Hindu, orang Hindu apatah lagi, Kristian, Buddha, yang itu kami terima. Kecuali Islam. Islam kami cek semua. Jadi tuan-tuan, sebab itulah orang-orang Islam di India sekarang ni mengamuk di kampus-kampus, di jalan raya, di hari ni, hari Jumaat ni seluruh masjid-masjid memprotes. Tapi kita tidak tahu kerana kalaulah berlaku pertempuran dengan askar, saya kira gambaran yang sangat mengerikan. Ini bukan 10, 20, bukan 1000, 2000, bukan 200,000, bukan 600,000, tapi jutaan yang akan mati, disembelih kerana mereka didakwa melawan tentera tidak ada cara lain melainkan akan ditembak. Jadi umat Islam di sana dalam keadaan yang parah. Tuan-tuan dan puan, apa yang patut kita lakukan setelah kita dengar ini? Pertama, maklumatkan diri kita tentang keadaan umat Islam di seluruh dunia, khususnya Kashmir. Kita belum bicara Uyghur, belum bicara Myanmar, belum bicara Bangladesh, belum bicara di Sri Lanka, belum bicara lagi di yang jadi kelang kabut ini. Ya. Di Syria, di Yaman, di Lebanon, Palestin, dan sekarang bergolak lagi di Nigeria, bergolak lagi di Tunisia, bergolak lagi di Libya. Hancur umat Islam. Jadi maklumatkan diri tuan-tuan, jangan menganggap kita semayang, solat, jamaah, kita semua okey dah, kita tahajud malam, kita rasa okey. No. Allah akan tanya kamu. Kamu buat apa ni? Pergi umrah tak habis-habis. Tiap-tiap ujung tahun umrah. Perharinya orang Islam disembelih. Budak-budak yang tak ada makan, yang hidupnya entah hidup atau tidak besoknya. Apakah Tuhan tidak akan tanya tuan-tuan semua? Tuhan tak tanya berapa kali kamu umrah. Nah, ini saya boleh jamin tuan-tuan. Kalau kata mana cikgu tahu? Tak, ini saya jamin. Tuhan tidak akan tanya haji berapa kali pergi umrah. Tuhan akan tanya, ini saudara kamu disembelih, kamu buat apa? Itu pasti Tuhan akan tanya. Sebab Tuhan tanya, siapa saudara kamu? Kita jawab apa? Ikhwan Muslimin. Betulkah ikhwan Muslimin kamu biarkan orang-orang ini disembelih, dibunuh, dirogol? Zaman Abbasiyah, Khalifah Mu'tasim Billah, seorang gadis diganggu kerana tudungnya ditarik oleh anak-anak muda Rom. Perempuan ini menjerit, "Ya Mu'tasim, di mana Khalifah?" Sampai maklumat kepada Khalifah, Khalifah tidak tunggu, dia hantar tentera, ada yang kata sampai 70,000, menawan kawasan itu. Kemudian dia pergi jumpa budak ni. Apakah aku sebagai Khalifah sudah menunaikan tanggungjawab aku pada kamu? Budak ni kata, ya. Tuan-tuan, zaman itu hanya ganggu tudung. Zaman sekarang dirogol, dibunuh, disembelih, dicincang. Mereka tidak panggil aina Allah. Di mana Allah, dia kata ainal muslimin, mana orang Islam? Kekayaan di Saudi, kekayaan di Brunei, mana orang Islam? Diorang nak jawab, King Salman nak jawab, no, saya tak ada tanggungjawab. Hasan al-Bolkiah nak jawab, oh itu bukan urusan kami. Dia nak jawab macam itu kepada Allah. Tuan-tuan yang banyak bersara, ya kita dah dapat dah 3-4 ribu sebulan, biar-biarlah ajak kawan pergi melancong sana, pergi melancong sini. Tuan-tuan nak boleh jawab kepada Allah macam tu? Tuan-tuan, saya berterus terang. Kerana kalau sikap kita begini, saya dengar ucapan Tayyip Erdogan, kemarin saya dengar ucapan Hassan Rouhani, saya dengar ucapan Sheikh Tamim Sani Qatar, saya dengar ucapan Tun Mahathir. Semua mengatakan bahawa orang Islam kita ni dibenarkan dirinya diperguna oleh orang lain. Akhirnya kita jadi macam ini.
Ini baru kita dengar sikit, entah apa lagi yang kita tak dengar macam mana orang Islam di Moro, macam mana orang Islam di Thailand Selatan. Kita tak bicara lagi. Jadi ambil tahu tuan-tuan, sebar maklumat, kita doakan, khutbah kalau boleh. Tak salah, saya ingat saya pasti Majlis Agama Islam, tak salah kata khatib kita kata di dalam khutbah itu tiba-tiba kita letak, tuan-tuan, mari kita ingat saudara kita di Kashmir, mari kita ingat saudara kita di Uyghur. Apa itu salah? Ada Majlis Islam kata macam mana boleh masuk Kashmir dalam ni? Tak boleh nak kata sepatah pun. Kalau katalah saya baca khutbah, saya buat itu dan tiba-tiba saya dakwah, ya sila dakwah lah. Kerana saya kata saya kena sebut tentang Kashmir. Saya kena sebut tentang Palestin. Saya kena sebut kena Masjid Al-Aqsa. Kalau tidak, saya untuk apa saya duduk di mimbar? Kalau orang yang dengar itu mengantuk 3 suku. Keluar-keluar dalam Jumaat macam itu je serupa. Yang untuk apa kita nak naik atas mimbar? Tak payah ada mimbar kalau begitu. Rasulullah menyatakan dalam mimbar tentang soal umat Islam. Soal bagaimana maruah kita kena jaga. Agama kita kena jaga. Kalau kita balik Jumaat ni apa pun tak jadi. Yang Kashmir jadi teruk, yang Uyghur sembelih lama, kita nak kata apa? Kalau saya lancarkan malam ni, contohnya 12 hari bulan 1 ni saya akan berangkat lagi nak pergi Kashmir. Kerana mereka telefon, bila tuan nak pergi, kami tersak. Saya kata, apa yang boleh saya buat? Dia kata, tolong cari sebuah ambulans. Banyak sangat yang parah ni, kami tak sempat. Saya kata, okeylah, saya akan lancarkan. Dan kami lancarlah, ambulans ini 160,000. Jadi saya ada lebih kurang dalam 2 minggu lagi sebelum saya berangkat. Yang saya dapat kutip selama saya ceramah sana sini hanya dalam 60,000. Jadi kalau saya tak dapat 50,000, 160,000 ni, saya akan beli yang second hand. Di Islamabad saya akan bagi. Kalau dia orang tanya apa siapa jual beli yang second hand, saya kena surau section 10 tak dan nak bagi lagi. Maka saya bagi hak second lah. Kalau nak tunggu sampai cukup yang baru, jawab matilah lagi 1,000 baru kita bagi second hand. Jadi saya kata, apa yang saya ada, saya akan pergi dan sampaikan. Kita nak bagi ambulans ni sekali dengan ubat. Masa tuan-tuan tak boleh nak pergi. Tuan-tuan memang tak berani sebab keadaannya tegang. Ada orang tanya kepada saya, cikgu boleh dah ikut? Saya kata boleh. Syaratnya sign surat, tak jamin boleh balik. Kalau macam itu ramai yang kata tak boleh cikgu, saya doa cikgu pergi, selamat balik. Inilah yang saya harap. Pengetahuan kita ni mesti dipertingkatkan. Kenapa RSS buat itu kepada orang Islam ini? Kerana RSS dia tak mahu. Dia kata Islam kalau kita biarkan berkembang di India. Sebab orang-orang yang kasta bawah semua nak masuk Islam. Kerana orang kasta bawah dia rasa bahawa dia terbela. Sebab itu mereka tuntut Zakir Naik. Saya ada bawa risalah ni, tuan-tuan bawa balik semua. Saya punya bahas dengan Dr. Mahathir, kenapa Zakir Naik jangan dihantar ke India. Kalau dihantar balik, dia akan disembelih. Kerana mereka tidak ada hati perut. Di sana, di depan sana, saya tak tahu apa nak kempen apa ni. Kita ada Ummah News ya. Okey, ada satu akhbar yang kita buat. Ini mengenai hal ehwal umat Islam di seluruh dunia. Tuan-tuan ambil makalah itu, tuan-tuan derma, kalau ada duit derma, kalau tak ada duit ambil lah. Yang penting ada maklumat. Ya, kami buat itu bukan ada duit pun, kami buat itu supaya orang Islam ada perasaan bahawa aku kena ambil tahu. Jadi saya pun terbitkanlah suatu buku Yasin dan kebangkitan ummah. Selalu kita baca Yasin, tuan-tuan nak baca Yasin begitu ya kan, nak ambil berkat, anak nak ambil perisa, kita nak pergi haji, kita pergi umrah, kita baca Yasin. Tapi tak pernah kita baca Yasin hajatnya ya Allah lindungi Masjid Al-Aqsa. Kita tak pernah buat. Jadi saya pun ajak sahabat saya Dr. Profesor Madya Ustaz Zawi, mari kita buat satu Yasin, tafsirnya, kemudian kita berikan tajuk Surah Yasin dan Kebangkitan Ummah Membela Masjid Al-Aqsa. Kami cetak ni 1 juta tuan-tuan. 1 juta kami yang buat. Orang tak berani nak buat ni pasal berapa juta. Saya kata kalau satu orang bagi RM10 ini makna kita ada 10 juta. Baca Yasin bukan payah tiap-tiap malam Jumaat kita baca Yasin tuan-tuan. Ya. Cuma kita baca Yasin gitulah. Kan untuk nak ambil perisa, untuk nak nikah lain, baca Yasin. Tapi macam mana kita nak bela? Jadi kita bawa benda ini.
Sahabat saya juga mengatakan, cikgu apa lagi yang boleh kita ni supaya orang dapat menyumbang sekaligus dia dapat benda. Jadi saudara saya Haji Farus, dia bekerja dengan Sinar, hari itu bawa pencin, dan Karang Craft menerbitkan macam-macam. Saya kata okeylah kalau boleh orang rasa sangat mau Quran yang secantik ini, amazing Quran, tajwid di situ, asbabun nuzul di situ, sirah ada di situ, maka all in one. Dia orang kata mari kita jadikan ini sebagai habuan kita nak bawa balik, dan juga kita derma, dan kami masukkan keuntungannya ke dalam tabung untuk kita bantu sahabat kita, termasuk Quran yang untuk kaum wanita ni, yang dibuat cetak khas untuk kaum wanita. Jadi semua ini tujuannya bukan untuk kami ini, sebab nak buat kerja ni tuan. Projek kami di Gaza 30 masjid. Kita nak cari duit untuk bangun balik, kita dah bangun 30 masjid, kita telah kutip derma dapatlah 15 juta, kita buat masjid di sana, bina balik. Yang juga di Syria kita buat 40 sekolah. Kita nak cari duit kat mana? Saya kata minta sekarang. Bila baru ni saya diminta menerima tokoh Maulid Rasul dan menghadap tuanku. Saya kata, tuanku, saya buat kerja ni dengan kawan-kawan, bukan ada semua minta sedekah. Dia kata, tak apa cikgu, datang istana, mari kita bincang. InsyaAllah minggu depan saya akan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Saya nak cerita bahawa kita akan mengangkat nama Malaysia ini ke dunia, bahawa kita nak buat, walaupun kita negara kecil, kita bukan kuat. Dr. Mahathir selalu beritahu kepada saya, cikgu, kita ni tak ada apa cikgu, sekarang ni dia tekan oleh Saudi, tak bagi kita pergi Mekah apa semua, habis kita tak boleh nak lawan Cina besar sangat. Saya kata Allah lebih berkuasa. Saya cakap Tayyip Erdogan, tuan-tuan, dia kata kami sara 4 juta pelarian daripada Syria. Saya kata macam mana tanggung 300 juta USD setahun nak tanggung pelarian, mana nak cari duit? Tapi Tayyip Erdogan kata, for every 1 lira we spend, insyaAllah Allah will give us 10 lira. Saya kata pemimpin macam ni yang saya mahu. Jangan kita takut, Allah tahu. Jadi tuan-tuan, mari kita sumbang. Tuan-tuan maklumatkan diri, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan supaya kita akan menghabiskan sisa hidup kita ini dengan membantu kaum muslimin dalam di mana saja kita dengar mereka tertindas dan merayu bantuan. Kita jangan tunggu kerana Allah mengingatkan, hatta zulkumul maqabir, ketika kamu di pinggir kubur, kamu akan nanti tidak dapat beramal lagi untuk berinfak di jalan Allah. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.